Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid cikgu? 3 Nazif. Okey, ini adalah rakaman video, screenshot rakaman video untuk pelajaran tadi. Tadi cikgu terlupa untuk record. Okey, cikgu buat yang lain lah. Okey, hari ini kita nak belajar penulisan ya. Penulisan penting juga. Tolong ambil perhatian ya semasa cikgu ajar ni. Kalau ikutkan cikgu dah ajar untuk masa tahun 2 dulu. Tapi mungkin ada ramai yang dah lupa sebab cikgu ajar sekali 2 aja ya benda tu. So yang ni cikgu ulang lagi sekali supaya kamu lebih mahir untuk menulis karangan ya. Okey, kita tengok. Untuk membina ayat ya, teknik bina ayat lengkap, cikgu permudahkan kepada kamu, cikgu akronimkan ya, apa yang perlu kamu lakukan semasa membina ayat lengkap. Okey. Akronimnya ialah SKOP, S-K-O-P, SKOP ya. S untuk subjek, K untuk kata kerja, O untuk objek, dan P ialah perluasan ataupun keterangan. Okey, kita tengok S dulu, subjek. Subjek ialah pelaku yang melakukan aktiviti ya, orang yang melakukan sesuatu. Ataupun kita panggil siapa ya. Siapa yang melakukan aktiviti itu. Yang kedua ialah K, kata kerja. Ya. Kata kerja ataupun aktiviti atau perkara yang sedang dilakukan, iaitu dia buat apa. Kalau dalam penulisan tu ada gambar, kita tengok dalam gambar tu orang yang dalam gambar tu buat apa. Kita tanya pada diri kita sendiri, orang ni buat apa ya. So itu kata kerja. Kemudian O ialah objek. Objek ialah benda yang digunakan semasa melakukan aktiviti tadi. Tadi cikgu kata kerja. Bila kata kerja dia ada objek. Apa yang dibuat terhadap objek ya. Contoh menggoreng. Menggoreng apa? Objek ialah ikan. Menggoreng ikan. Okey, contoh. Itu satu contoh. Okey, kemudian P. P ialah perluasan ataupun keterangan yang lebih terperinci ataupun merujuk tempat. Ya, keterangan yang lebih terperinci merujuk tempat, tujuan, kesan dan sebagainya. Dulu cikgu ajar kita boleh tulis itu di mana, kenapa, mengapa, bagaimana kan. Jadi ini dia bagi keterangan di sini. Di mana, untuk apa, supaya apa, agar apa. Lebih kurang samalah macam yang terlepas tu. Ya. Menerangkan ya, perluasan ni ialah menerangkan tentang aktiviti subjek membuat sesuatu menggunakan objek ya. Okey. Nanti cikgu terangkan lebih terperinci semasa buat ayat ya. Okey, tengok ini ada di dalam buku teks kamu ya. Ada di dalam buku teks kamu bahagian menulis, iaitu tajuknya Usaha Gigih Datuk. Usaha Gigih Datuk. Okey, kita tengok dialog antara cucu dan datuk. Anugerah yang datuk terima sungguh banyak. Tahniah Datuk. Terima kasih. Semua anggota keluarga telah banyak membantu Datuk hingga Datuk berjaya. Okey. Ini dialog antara cucu dan datuknya. Kemudian tengok bahagian bawah gambar yang kedua tu. Menampalkan iklan ya. Menampalkan iklan. Menampal tu ialah kata kerja, iklan ialah objek. So boleh bina ayat. Yang seterusnya gambar mengambil pesanan. Mengambil ialah kata kerja, pesanan ialah objek. Gambar di bawah mengira jumlah. Mengira ialah kata kerja, jumlah ialah objek. Menghantar beras. Menghantar ialah kata kerja, beras ialah objek. Okey. Seterusnya yang ini pun cikgu dah ajar ya. Kita bina kotak, 4 kotak, 4 kolom lah ya. 4 kolom. Di dalam kolom tu ataupun dalam kotak tu kita isi perkataan-perkataan untuk membina ayat. So
So kita bagikan kepada 4, iaitu yang pertama ialah subjek ataupun siapa. Yang kedua ialah kata kerja. Yang ketiga ialah objek. Yang keempat ialah keterangan. Bila, di mana, untuk apa, supaya, agar. Okey. Untuk membina ayat, pertama sekali, katakanlah ada gambar ya. Bila ada gambar, kita tengok, kita cari apa kata kerja di dalam gambar tu ya. Kita isikan kata kerja, yang lain mudah kita sambung aja. Contoh yang pertama, menghidang. Menghidang itulah kata kerja. Okey. Menghidang kata kerja. Yang lain subjek kita boleh sambung, objek dan juga keterangan bila, di mana, untuk, supaya dan agar. Okey, contoh. Mari kita buat sama-sama ya. Okey, kejap ya. Keluarkan pen. Menghidang. Okey, kita boleh isikan objek dulu atau subjek pun boleh. Okey. Menghidang makanan. Okey, menghidang makanan. Tulis makanan. Okey, subjek kotak nombor 1, siapa? Siapa yang menghidang makanan? So kita letak ibu. Kita boleh letak ibu, pangkat dia, nama pun boleh, jawatan pun boleh. Contoh tengok ayat lah Ibu menghidang makanan. Bila? Kita tanya, bila ibu menghidang makanan? Ibu menghidang makanan pada waktu pagi. Boleh. Di mana? Ibu menghidang makanan di mana? Di dapur. Noktah. Atau kita boleh tanya untuk. Untuk apa? Ibu menghidang makanan untuk sarapan pagi. Pun boleh. Supaya. Ibu menghidang makanan supaya kami semua dapat makan. Okey, contoh. Yang kedua, memandu. Memandu apa? Memandu kereta, memandu lori, memandu bas. Okey, contoh kita tulis memandu kereta. Okey, kemudian kita isikan bahagian siapa ataupun subjek. Siapa yang memandu kereta? Ayah, abang, ataupun polis. Pegawai polis contohlah ataupun tulislah polis memandu kereta. Kereta apa? Polis itu. Boleh tambah juga sini, polis itu. Polis itu memandu kereta polis. Bagaimana? Bagaimana dia memandu kereta polis itu? Polis itu memandu kereta polis dengan apa? Lajunya. Lajunya. Tak muat pula. Dengan lajunya untuk mengejar perompak. Contohnya lah, polis itu memandu kereta polis dengan lajunya. Yang lain boleh menggosok baju. Yang ketiga menggosok baju, menggosok mata, menggosok apa lagi? Macam-macam lah kita boleh gosok. Itu kamu buat sendiri. Memotong kayu, memotong apa lagi? Kertas. Menjual. Menjual, macam mana kita nak buat menjual? So kita tulis sini penjual. Penjual. Penjual itu menjual apa? Menjual ikan. Menjual ikan di mana? Di pasar.
Ataupun supaya apa? Untuk apa dia menjual ikan? Penjual itu menjual ikan untuk apa? Menyara. Untuk menyara keluarganya. Okey. Penjual itu menjual ikan untuk menyara keluarganya. Okey, ini contoh contoh macam mana kita nak membina ayat yang mudah yang mempunyai kata kerja, subjek, objek dan keterangan. Okey. Ini kotak kosong. Contohlah bila kita nak bina ayat, kalau kita tak berapa mahir lagi, kita buat kotak macam ni. Subjek, kata kerja, objek dan keterangan. Bila ada kotak ni mudah untuk kita bina ayat. Yang paling pertama sekali kita kena buat ialah kita cari kata kerja. Ini contoh saja. Kalau dah mahir tak payahlah buat kotak ni. Okey. Kita tengok latihan seterusnya. Cikgu ada bagi latihan dalam modul ni yang cikgu hantar di sekolah pagi tadi. Ada 4 muka surat. So kamu buat latihan di dalam ni Contoh yang pertama ni. Kita tengok. Dia dah bagi kata kerja beratur, berbual, memberikan hadiah Kita tengok yang pertama, beratur. Beratur ialah kata kerja. So, kita buat contoh. So, beratur ni kita letak di kanan sikit Atau kalau dah mahir terus masukkan subjek. Siapa? Siapa yang beratur? Murid. Murid. Murid Murid-murid beratur. Okey, murid-murid beratur. Objeknya apa? Beratur di mana? Di murid-murid beratur di luar. Luar apa? Di luar kelas contoh. Murid-murid beratur di luar kelas. Keterangan. Murid-murid beratur di luar kelas dengan apa? Bila beratur ni mestilah dengan berdisiplin. Berdisiplin. Okey. Murid-murid beratur di luar kelas dengan berdisiplin. Okey, yang kedua, berbual. Okey, berbual ialah kata kerja, subjeknya ialah siapa? Katakanlah saya pun boleh masukkan subjek ni siapa dia? Saya, kakak, adik. So kita tulis tu saya. Mulakan huruf besar saya. Apa tadi? Kata kerjanya, aktiviti dia berbual. Saya berbual. Berbual dengan siapa? Dengan ayah. Saya bukan ayat Saya berbual dengan ayah. Saya berbual dengan ayah bila? Atau di mana? Katakanlah bila. Saya berbual dengan ayah pada waktu petang. Boleh. Saya berbual dengan ayah sebelum saya masuk tidur pun boleh. Saya berbual dengan ayah pada hujung minggu untuk menceritakan aktiviti saya di sekolah. Okey, itu contoh. Janganlah ikut cara
Jangan ikut ayat yang cikgu buat ni, buat sendiri. Okey, ini cikgu bagi contoh saja. Dua cikgu bagi contoh. Okey. Tengok latihan seterusnya. Ini pun sama. Bina ayat berdasarkan gambar yang diberikan. Okey. Okey, untuk latihan ini ada sedikit kelainan ya. Yang pertama, kedua tu ada aktiviti ataupun kata kerja yang kita boleh tulis ya. Contoh yang pertama tu menyapu. Menyapu apa? Menyapu sampah. Ali menyapu sampah di ruang tamu. Okey, yang kedua bermain. Bermain apa? Objeknya layang-layang. Abu bermain layang-layang bila? Pada waktu petang. Okey. Salahnya gambar nombor 3 dan 4 ni tak ada aktiviti. Bila tak ada aktiviti, tak ada kata kerja. So kita tak perlu ikut yang cara yang cikgu ajar tadi lah. Ini bebaslah untuk 3 dan 4 ni kamu boleh buat. Okey. Contoh ya, subjeknya apa? Kelas 3 Nazif. Itu subjeknya. Kelas 3 Nazif, apa keadaannya? Bersih. Kenapa? Kenapa bersih? Kelas 3 Nazif bersih kerana sering dicuci. Okey. Kelas 3 Nazif bersih kerana murid-muridnya menjaga kebersihan. Okey, nombor 4. Nombor 4 pun tak ada aktiviti, so tak ada kata kerja. Okey, buah-buahan. Subjeknya ialah buah-buahan. Buah-buahan apa? Nak tulis. Macam-macam boleh tulis. Buah-buahan elok dimakan untuk menjaga kesihatan. Ya. Yang kelima, kelima ada aktivitinya. Apa aktivitinya? Iaitu menyidai. Menyidai. Objeknya apa? Menyidai apa? Menyidai pakaian. Menyidai baju. Okey, subjeknya contoh ibu, emak, kakak. Ibu menyidai pakaian. Keterangannya, ibu menyidai pakaian yang baru sahaja dibasuh. Ataupun ibu menyidai pakaian di mana? Di ampaian. Okey. Okey, itu saja. Senang saja untuk latihan ini. Kita tengok ada latihan lagi tak? Oh, ada. Ini pun sama. Ini tak ada masalah sebab kelima-lima gambar ni ada kata kerjanya. Sebab kelima-lima gambar ni ada aktiviti. So kamu boleh buat sendiri. Yang pertama, apa aktiviti dia? Memasak. Objeknya memasak apa? Memasak kari, memasak gulai, memasak rendang. Ya. Subjeknya siapa? Ibu, emak. Ibu memasak kari apa? Ibu memasak kari kambing untuk makanan tengah hari. Yang kedua, apa aktiviti dia? Tengok di tangan kanannya dia pegang apa? Kain kotor untuk mengelap peti ais ya, mengelap. Aktivitinya ialah, kata kerjanya ialah mengelap. Mengelap apa objeknya? Peti ais. Ali mengelap, Ali mencuci, pun boleh. Ali mengelap peti ais supaya apa? Supaya sentiasa bersih. Okey. Ketiga, apa aktiviti ataupun kata kerja dia? Membasuh pinggan. Okey. Amirah membasuh pinggan selepas makan tengah hari. Amirah membasuh pinggan untuk membantu ibunya. Pun boleh. Okey. Yang keempat ialah membancuh kopi. Senang saja. Buat sendiri. Yang kelima sama juga mengelap meja. Macam nombor apa tadi? Nombor 2 mengelap juga ya. 5 ni mengelap meja. Tadi mengelap peti ais. Okey. Tak ada masalah. Senang saja nak buat ni. Okey, tengok latihan seterusnya. Okey, latihan seterusnya pun sama. Ada aktiviti. Bila ada aktiviti, ada kata kerja. Okey. Ini kamu buat sendiri. Subjeknya, tulis nama ataupun pangkat dia. Yang penting cari kata kerja dulu. Yang pertama kata kerjanya apa? Mandi. Okey, mandi. Ali mandi di dalam bilik air. Ali mandi menggunakan
sabun. Yang kedua, menggosok. Kata kerjanya ialah menggosok. Menggosok apa? Menggosok gigi. Adib menggosok gigi setiap hari. Nombor 3, memakai. Memakai apa? Baju. Objeknya baju. Okey. Abu memakai baju selepas mandi. Okey, nombor 4, kata kerjanya ialah memotong. Objeknya apa? Memotong apa? Memotong kuku. Ya. Ani memotong kuku setiap minggu. Ani memotong kuku supaya kukunya pendek. Yang kelima apa? Menyikat. Kata kerjanya ialah menyikat atau menyisir. Sama artinya. Menyikat, menyisir. Ahmad menyisir rambutnya supaya nampak kemas. Senang saja. Okey, itu latihan pada hari ini. Ada 4 muka surat. Tolong siapkan. Tulis dengan cantik ya. So, cikgu akan kutip dalam minggu ini, insyaAllah. Siapa yang dah siap, tolong hantar pada hari Jumaat ini bersama dengan latihan yang lepas dan juga buku aktiviti. Letakkan di pondok jaga sekolah ya. InsyaAllah cikgu akan kutip untuk semak. Okey, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.